Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan tengok tajuk persamaan linear. Dia adalah, minggu lepas kita dah belajar menyelesaikan persamaan linear serentak untuk dua pemboleh ubah. Okay, hari ini kita macam nak ulang kaji dengan soalan-soalan yang aras tinggi. Okey, untuk standard pembelajaran pada hari ini sama je macam minggu lepas. Kita akan membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian dan kemudian kita akan menyelesaikan persamaan linear serentak. Tapi kali ini cikgu hanya akan gunakan satu soalan, satu kaedah sahaja. Okey, so soalan pada minggu ni cikgu akan fokus kepada soalan buku teks awak. Okey, ini adalah soalan mahir diri 6.3. Okey, kalau tengok buku teks muka surat 143. Okey, ini adalah soalan 3. Okey, dia kata seutas dawai, seutas dawai panjang dia 100 cm dipotong kepada 3 bahagian. Okey, so sekarang ni dawai dipotong kepada 3 bahagian. Okey, so cikgu potong dengan tanda warna merah tu. Okey, panjang bahagian pertama, kita tengok panjang bahagian pertama, dawai pertama dan kedua adalah sama. So yang pertama dengan yang kedua adalah sama. So cikgu labelkan, sebab sama cikgu labelkan sebagai pemboleh ubah yang samalah X dan X. Okey, manakala dia kata lagi panjang bahagian dawai ketiga. Panjang bahagian dawai ketiga melebihi jumlah panjang dua bahagian dawai itu 4 cm. Okey. So yang ketiga ni dia tak sama panjang. So cikgu labelkan sebagai Y. Ini X, X dan Y lah. Okey. So kita akan bentukkan dulu persamaan linear dengan situasi yang diberi. Okey. So kita tahu awak tak boleh nak gunakan warna hijau ni. Warna hijau ni just ni kan X dengan X saja. Okey, so kita tahu ketiga-tiga ni X, X dan Y jumlah dia mesti 100. Okay, so maksudnya ada 2X dan Y, panjang dia mesti sama dengan 100. So ini adalah persamaan yang pertama. 2X tambah Y sama dengan 100. Okay, ini persamaan yang pertama. Okay, kemudian kita tengok yang highlight warna biru ni, panjang bahagian dawai ketiga melebihi panjang dua bahagian dawai itu. So ni, yang ini 2X ni, yang ketiga ni lebih 4 cm. Maksudnya Y panjang yang ini tolak dengan 2 kali ganda 2X ni sama dengan 4 cm. Okey. So, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan yang telah kita belajar. Okey, so sekarang ni kita tengok kedudukan dia tak sama ni. Ni 2X kat depan, 2X. Yang kedua ni 2X ni kat tengah. So, cikgu tukarkan dulu. Okey, so yang pertama 2X tambah Y sama dengan 100. Okey, sama je. Okey, persamaan kedua ni cikgu kena tukarkan dulu. So 2X ni bawa ke depan. So negatif 2X duduk kat depan sebab cikgu nak samakan ni sebaris. Okay, kemudian Y ni kat depan cikgu pindahkan ke tengah. So tambah Y. Yang belakang tak ada masalah, sama dengan 4. Okay, so kita nak hapuskan yang mana? Macam cikgu cakap minggu lepas, kalau nak hapus jangan pilih yang ada negatif. So cikgu akan hapuskan Y lah sebab X ni ada negatif 2 kat sini. So nak hapuskan Y cikgu akan tolak. So tak ada masalah ni sebab perkali dia dah sama. So 2X tolak negatif 2X. Dia tak hapus ya awak. Awak tekan kalkulator elok-elok. 2 tolak negatif 2. So 2 tambah 2. So kita akan dapat 4X. Okey, 4X. Okey, Y tolak Y hapus. Okey, 100 tolak 4. 96. Okey, 4X sama dengan 96. Okey, cikgu bahagikan dengan 4 sebab cikgu nak cari nilai X sahaja. So, belakang pun mesti cikgu bahagi 4. Bahagian depan boleh potong-potong, tinggal X sahaja. Jadi, kita akan dapat X sama dengan 96 bahagi 4 iaitu 24. Okey, so nak dapat X dah dapat, nak dapat pemboleh ubah kedua Y, kita akan gantikan nilai X yang kita dah dapat dalam mana-mana persamaan. Tapi macam yang cikgu pesan minggu lepas, gantikan dalam persamaan yang positif. Jangan ganti dalam persamaan negatif sebab selalu negatif ni mesti budak cuai. Okey, so 2X tambah Y sama dengan 100, so cikgu gantikan. 2X ni cikgu dah gantikan dengan 24 tambah Y sama dengan 100. Okey, 2 kurungan 24 bermaksud
bermaksud 2 darab 24. Okey, so 48 tambah Y sama dengan 100. Cikgu nak Y sahaja. Cikgu nak Y sahaja bermaksud cikgu nak hilangkan 48. Cikgu tolak 48. Kat belakang pun cikgu tolak 48. So tinggallah kat depan ni. 48 tolak 48 dah habis. Tinggallah Y sama dengan 100 tolak 48, 52. Okey, tapi ingat soalan kata hitung panjang setiap bahagian dawai itu. Soalan tak nak X, tak nak Y. Soalan nak panjang setiap bahagian dawai. So nyatakanlah panjang tali 1, okey tali pula dawai lah. Panjang dawai 1 ialah 24. Panjang dawai 2 pun 24. Dan panjang dawai 3 ialah 52. Okey, so sekarang kita tengok soalan keempat. Okey, Layi dan Khadijah mempunyai 60 keping stem. Maksudnya jumlah keping stem mereka ialah 60. Layi dan Khadijah. Selepas Layi memberikan 5 keping stem kepada Khadijah. Okey, Layi beri 5 keping stem kepada Khadijah. Bilangan stem Layi adalah 2 kali bilangan stem Khadijah. Okey, bilangan stem Layi adalah 2 kali bilangan stem Khadijah. So disuruh cari berapa asal-asal stem Layi dan Khadijah. Okey, so kat sini cikgu gunakan dulu pemboleh ubah. Cikgu andaikan stem Layi ialah X dan stem Khadijah ialah Y. Okey, so ada warna kuning dulu. Layi dan Khadijah mempunyai 60 keping stem. Maksudnya jumlah keping stem diorang lah. Jadi X tambah Y sama dengan 60. Okey, kemudian tengok warna hijau muda sikit ni, dia Layi memberikan 5 keping stem kepada Khadijah. So Layi ni, X ni kita akan tolak dengan 5. Okey, sebab dia bagi 5 keping pada Khadijah. Kemudian stem Khadijah dia akan jadi tambah 5. Sebab Layi tolak 5, Khadijah akan tambah dengan 5. Kan? Khadijah akan terima. Okey, tengok warna gelap sikit hijau ni. Bilangan stem Layi adalah 2 kali bilangan stem Khadijah. Okey, ni kita nak membentuk persamaan. Okey, so sekarang stem Layi dah tinggal berapa? Okey, stem Layi dah tinggal X tolak 5 kan? So X tolak 5 sama dengan Y tambah 5 lah. Okey, tapi ada warna hijau gelap ni dia kata bilangan stem Layi adalah 2 kali bilangan stem Khadijah. Maksudnya stem Khadijah ni kita kena darabkan dengan 2. Baca ayat betul-betul. Bilangan stem Layi adalah ni sama dengan 2 kali bilangan stem Khadijah. So bilangan stem Khadijah Y tambah 5. Tapi dia kata 2 kali, so kita kena darab 2. Alright, so X tolak 5 tak ada buat apa-apa. Okay, yang bahagian belakang ni lah kita darab 2. Y darab 2, 2Y. Tambah dengan 5 darab 2, 10. So X tolak 5 sama dengan 10. X tolak 5 sama dengan 2Y tambah 10. Okey, so awak tengok kedudukan persamaan pertama yang warna purple ni. Kedudukan dia tak sama dengan kedudukan persamaan kedua. So cikgu kena samakan dulu ni. Okey, cikgu kena pindahkan dia dulu. So 2Y ni cikgu bawakan ke depan. Jadi tolak 2Y. Negatif 5, cikgu pindahkan ke belakang jadi tambah 5. Ni nampak tak cikgu gerakkan. 2Y ni cikgu gerakkan ke depan. Ni kat sini cikgu gerakkan ke sini. Manakala negatif 5 kat depan cikgu gerakkan ke belakang. Kenapa cikgu gerakkan dia? Sebab cikgu nak samakan dengan bentuk yang warna purple ni. Dengan persamaan pertama. So dah jadi X tolak 2Y sama dengan 15. Sama dah bentuk dia kan? Okey, kalau dah sama, maka kita boleh buat, kita boleh selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, so nak hapuskan macam biasa, tengok nak hapuskan mana. Okey, so kita akan hapuskan X lah sebab X ni positif dan perkali dia semua, dua-dua sama. Okey, so hapuskan kita akan tolak. X tolak X hapus. Y tolak negatif 2. Jangan buat kesalahan. Y tolak negatif 2. 3Y. Negatif 2Y. Okay. 60 tolak 15. 45. Okay, so kita dah dapat 3Y sama dengan 45. Cikgu nak Y sahaja. Bahagikan dengan 3. Kat belakang pun bahagi 3. Nanti boleh potong. Tinggal Y sama dengan 15.
Okey, kemudian dah dapat Y sama dengan 15, kita gantikan dalam persamaan yang pertama ni. Sebabnya ada negatif kan. So, X tambah 15. Cikgu dah gantikan dengan Y sama dengan 15. Cikgu nak X sahaja, nak hilangkan 15, tolak 15. So, belakang pun tolak 15. Jadi 15 tolak 15 hapus, tinggallah X sama dengan 45. 60 tolak 15, 45. Okey, so soalan tanya berapa kepinsetan yang dimiliki oleh setiap orang. Dia tak tanya X, Y apa kan? Okey, bagilah jawapan yang cantik-cantik. Stem layi ialah X. Okey, so stem layi ialah X ialah 45. So, layi 45 stem. Stem Khadijah ialah Y. So, Khadijah ialah Y 15 stem. Okey, so ini adalah jawapan akhir. Okey, ni soalan kelima. Okey, selepas 6 tahun, umur ayah Devaki adalah 3 kali umur Devaki. Okey, selepas 6 tahun, umur ayah Devaki 3 kali umur Devaki. Okey, kemudian dia kata jika pada 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, umur ayah Devaki 7 kali umur Devaki. Okey, berapakah umur mereka pada masa sekarang? Okey, so cikgu andaikan ayah ialah A. Okey, manakala Devaki ialah D. Okey, so kita tengok warna kuning dulu. Selepas 6 tahun. Bermaksudnya 6 tahun, maksudnya umur kita ni kena tambah dengan 6 lah kan. So, ayah akan tambah 6. Devaki pun akan tambah 6 kan. Sebab tahun yang perjalanan masa yang sama. Okey, tapi ada ayat dia kat sini. Umur ayah Devaki. Okey, umur ayah Devaki ni A tambah 6 adalah ni sama dengan 3 kali umur Devaki. 3 kali umur Devaki. So, maksudnya umur Devaki ditambah 6 ni kita kena darab 3. Sebab dia kata 3 kali. Okey, so ini selesaikan A tambah 6 ni tak ada apa-apa. D darab 3, 3D. 6 dia pun kena darab 3. Setiap semua dalam kurungan ni kena darab 3. 6 darab 3, 18. Okey, so A tambah 6 sama dengan 3D tambah 18. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, so ni persamaan yang pertama. Okey, kemudian warna hijau tengok warna hijau. 2 tahun yang lalu. Bermaksud umur tu kena tolak 2 lah. So ayah tolak 2. Devaki pun kita akan tolak 2. Umur ayah Devaki adalah 7 kali umur Devaki. Umur ayah Devaki 7 kali. So ni umur ayah sama juga dengan umur Devaki ni kena darab 7. Okey, so selesaikan. A tolak 2, tak ada apa-apa kat depan kan. So, D darab 7, 7D. Negatif 2 darab 7, negatif 14. So, kita dah dapat ini ialah persamaan yang kedua. So, barulah kita boleh selesaikan menggunakan persamaan serentak. Okey, tapi aku kena double check dulu. Dua persamaan ni bentuk dia sama tak? Kedudukan sama tak? A kat depan, A. Ada nombor, ada nombor. Sama dengan D, D. Ni 18. 14 ada nombor. Okey. So, kalau semua sama, bentuk dia sama, kita boleh hapuskan. Okey, nak hapuskan kat sini, cikgu akan hapuskan A lah, senang kan? Sebab ni 1A, ini pun 1A. Terus kita hapuskan. A tolak A, hapus. Okey, 6 tolak negatif 2. Jangan, dia tak jadi 4 6 tolak negatif 2. 6 nepo. Jadi 6 tambah 2, 8. Okey, 3D tolak 7D, negatif 4D. 18 tolak dengan negatif 14, positif 32. Okey, kalau tengok bentuk ni tak berapa nak cantik, cikgu tukarkan je. Cikgu bawa yang ke depan, yang ini. 4D, negatif 4D tambah 32 ke depan. 8 cikgu pindah ke belakang. Cikgu tukar je kedudukan dia. Okey, so cikgu nak negatif 4D kan. Cikgu nak hilangkan 32. So, cikgu tolak 32. Kat belakang pun cikgu tolak 32. Okey, so negatif 4D. Tinggal negatif 4D je lah. Sebab 32 tolak 32 hapus. Okey, 8 tolak 32, negatif 24. Okey, cikgu nak D sahaja. Cikgu bahagikan dengan negatif 4. So, negatif 24 pun cikgu bahagikan dengan negatif 4. Okey, so D negatif 4 dengan negatif 4. Cikgu potong, hapus. Tinggallah D sama dengan negatif 24 bahagi negatif 4, 6. So, D ialah 6. D ni apa? D ialah umur Devaki. Okey, macam mana nak dapat umur ayah? Cikgu akan gantikan dalam persamaan yang pertama.
So, ayah tambah 6 sama dengan 3D. 3D maksudnya 3 dengan 6. Cikgu dah gantikan D dengan 6 tambah 18 dalam persamaan yang purple. Okey, so 3 kurungan 6 ni maksudnya 18 lah. A tambah 6 sama dengan 3 darab 6, 18 tambah 18, 36. So, cikgu nak hilangkan 6 ni sebab cikgu nak umur ayah. So, cikgu tolak 6, belakang pun tolak 6. Maka cikgu akan dapat A sama dengan 30. A apa? A adalah umur ayah. Okey, soalan yang terakhir, soalan ke-6. Okey, Sarah mempunyai wang yang lebih daripada Hui Chin. Okey, kemudian dia kata, jika Sarah memberi 10 kepada Hui Chin, mereka akan mempunyai jumlah wang yang sama. Kalau dia bagi 10 pada Hui Chin, mereka akan mempunyai jumlah wang yang sama. Okey, sekiranya Hui Chin bagi 5. Sekiranya Hui Chin bagi 5 kepada Sarah, wang Sarah pula akan jadi 4. Ya Allah, 4 kali Hui Chin. Okey, so ada dua situasi yang kita perlu bentukkan persamaan. Okey, so persamaan yang pertama, jika Sarah memberi 10 kepada Hui Chin. Okey, so cikgu gunakan Sarah ialah S, Hui Chin ialah H. Okey, Sarah beri 10 kepada Hui Chin. Maksudnya Sarah tolak 10. Jadi, Hui Chin pula akan terima 10 kan? Sarah tolak 10, Hui Chin akan tambah 10 lah. Dan dia kata jumlah wang yang sama. Letak je lah sama dengan. So, jadi ni ada untuk warna hijau Sarah bagi 10, Hui Chin terima 10, jumlah mereka akan jumlah wang yang sama. Okey, ni warna hijau. Dah settle. Okey, warna kuning. Sekiranya Hui Chin bagi 5 kepada Sarah. Okey, Hui Chin bagi 5 kepada Sarah. So, maksudnya Sarah akan terima 5. Betul? Hui Chin tolak 5, Sarah akan tambah 5 lah. Okey, tapi ayat dia, wang Sarah akan menjadi, ingat wang Sarah akan menjadi 4 kali wang Hui Chin. So, yang mana nak kena darab 4 ni? Wang Sarah ke wang Hui Chin? Baca ayat dia, 4 kali wang Hui Chin. Jadi maksudnya Hui Chin ni yang kena darab 4. So, sama dengan, jangan lupa. Okey, so selesaikan dulu. H darab 4, 4H. Negatif 5 darab 4, negatif 20. Okey, sama juga yang belakang ni tak ada buat apa-apa, salin je lah. So, persamaan kedua 4H tolak 20 sama dengan S tambah 5. Okey, so tapi, awak tengok persamaan yang ke atas ni H duduk belakang. Cikgu pindahkan je lah. Ni persamaan ni cikgu pindahkan. H tambah 10, okey, sama dengan... Okey, ni S tolak 10. Kenapa cikgu pindahkan? Sebab cikgu nak samakan ni. Cikgu nak samakan kedudukan dia. Yang hijau dengan yang purple. So, cikgu terpaksa tukarkan kedudukan yang warna purple. Okey, so cikgu akan selesaikan dua persamaan ni. Okey, sebab ini adalah persamaan yang pertama. Okey, ni pula persamaan yang kedua warna hijau ni. Okey, so cikgu selesaikan. Okey, cikgu akan hapuskan S. Cikgu akan hapuskan H. Cikgu tak nak hapuskan H. Sebab kalau cikgu hapuskan H, cikgu kena darab 4 dulu semua persamaan ni. Cikgu tak nak. So, cikgu hapuskan S. S tolak S nanti hapus Okey, 4H tolak H, 3H. Negatif 20 tolak 10. Negatif 30 lah. Negatif 20 tolak 10, negatif 30. Sama dengan S tolak S. S tolak S, hapus, habis. 5 tolak negatif 10. Jadi maksudnya 5 tambahlah negatif dengan negatif tambahkan. So 5 tambah 10, 15. Okey, cikgu nak H. So cikgu akan negatif 30 ni cikgu nak hilangkan negatif 30. Cikgu akan tambah 30. So belakang pun cikgu akan tambah 30. Jadi negatif 30 tambah 30 hapus. So tinggallah 3H. Sama dengan 15 tambah 30. Sama dengan 45. Okey, so cikgu nak H sahaja bahagi 3. So, belakang pun bahagi 3. Supaya senang cikgu nak potong. So, cikgu akan dapat H sama dengan 45 bahagi 3, 15. Alright. Okey, kemudian cikgu dah dapat H. Cikgu nak cari S. Okey, so cikgu gantikan dalam persamaan yang pertama ni lah. S tolak 10 sama dengan H tambah 10. So, cikgu terus gantikan H ni dengan 15 yang kita dah dapat. So, S tolak 10 sama dengan 15 tambah 10, 25. Okay, cikgu nak S sahaja. So, tolak 10, cikgu akan tambah 10. So, kat sini pun cikgu akan tambah 10.
Jadi S ni hilanglah, negatif 10 tambah 10 hapus tinggal S sahaja. S sama dengan 25 tambah 10, 35. Okey, nyatakanlah S tu apa, H apa Jadi wang Sarah ialah RM35, wang Hui Chin ialah RM15. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okay, jangan lupa jawab 4 soalan tersebut. Okey, so minggu depan kita akan belajar topik yang baru iaitu ketaksamaan linear. Okey, hari minggu ni habis untuk tajuk persamaan. Minggu depan kita jumpa dalam ketaksamaan linear.